وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah yang dihormati Tuan Pengerusi Subang, seterusnya para pegawai, haji-haji, hajah-hajah dan datuk dan datin sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia dan indah ini dapat kita bersahur insya-Allah dan dapat kita solat subuh berjemaah dan dapat kita solat sunat sebelum solat subuh itu. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang bukan semua orang mampu boleh buat yang kita buat pada pagi ini. Sebab kita hanya kata mudah aja solat subuh 2 rakaat aja, tapi untuk melaksanakan dia tu bukan mudah dan bukan semua orang mampu buat. Sebab pada kebiasaannya kalau kita tidak datang ke surau ataupun ke masjid, agak susah kita nak solat sunat. Sebab apa? Sebab kita bangun lambat, kita tak ingat dah nak solat sunat. Terus kita solat subuh. Jadi hari ini dia panggil tazkirah on the spot. Saya pun tak tahu nak cakap apa ni. Yang keluar-keluar. Mata ni sambil menjeling, bukan jeling jam ni. Jadi ustaz datang. Ustaz datang saya berhenti terus. Jadi kita ambil satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mana pada ayat Al-Quran ini, pada muka surah ini kita selalu dengar bila masuknya bulan Ramadan. Yang mana pada ayat atas tu Allah menceritakan pasal wajibnya kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, puasa. Dan ayat selepas itu Allah cerita pasal orang yang musafir. Seandainya kamu musafir, bolehlah berbuka puasa ataupun tidak. Tapi sekarang ni kalau orang musafir, kalau dia berbuka puasa tu agak janggal lah bagi saya. Sebab apa? Saya balik Kelantan itu, kita selalu baca ni, boleh buka puasa ke ni? Tapi takkan nak balik Kelantan 5 jam nak buka puasa kan? Lemah lah kata. Jadi kalau boleh musafir sekarang ni, tak payah nak buka puasa. Sebab apa? Memang firman Allah kata boleh buka, tapi kita kena tengok ayat tu pada zaman Nabi, yang mana pada tu dia tak ada aircon, enter, dia tidak ada radio dan sebagainya. Jadi Allah turunkan ayat tu bersesuaian pada tu. Sekarang pun boleh kalau tu haji musafir balik ke Terengganu nak buka puasa, tapi ruginya sebab puasa pada bulan Ramadan ini pahala dia, ganjaran dia tidak sama dengan bulan-bulan lain. Walaupun kita puasa 10 hari pada bulan lain, dia tidak menyamai dengan bulan Ramadan. Dan pada ayat selepas pada musafir itu Allah ceritakan yang mana Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Bila kita cakap di bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadi bagi orang yang tidak boleh khatam Al-Quran pada bulan Ramadan adalah kena cek balik. Kenapa kita tidak boleh khatam Al-Quran? Kenapa kita tak boleh baca separuh daripada Al-Quran? Kenapa kita tak boleh habiskan 1/3 daripada Al-Quran? Kenapa kita tak boleh baca sejuzuk sebulan Ramadan itu? Dalam bulan Ramadan sebulan kita tak boleh baca sejuzuk pun. Kena cek balik. Kenapa? Jadi ustaz pun dah sampai. Ustaz sampai dah? Ustaz pun dah sampai. Jadi kita niatlah Ramadan
Saya rasa kita dah masuk 12 ke 13 Ramadan. Siapa yang tidak khatam lagi Al-Quran, tak baca lagi separuh, niatlah untuk khatam. Jadi dipersilakan Al-Fadil Ustaz kita untuk meneruskan acara seterusnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan peluang bertemu pada hari yang ke-12 Ramadan Al-Mubarak, menandakan Allah Subhanahu wa taala masih lagi menunaikan hajat kita sebagaimana doa yang kita bacakan pagi tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setiap pagi kita membaca doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, doa yang menandakan syukurnya kita pada Allah kerana masih lagi menghidupkan kita setelah kita dimatikan semalam. Setiap hari kita bertemu dengan kematian kecil ataupun kematian sementara, yang mana kematian tersebut boleh jadi kematian yang sebenar ketika tiada lagi doa Alhamdulillahilladzi ahyana. Kita tidak lagi diahyakan, dihidupkan. Bermaksud pada waktu itu kita telah pun amatana ilal barzah ila yaumil qiyamah. Maka syukur kita pada Allah SWT dengan Allah memberikan masa dan peluang yang ada, sebagaimana yang disebut oleh sahabat saya Ustaz Saiful sebentar tadi, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran pada hari yang ke-12 Ramadan. Mudah sahaja, Ramadan ni sebagaimana dinyatakan oleh Allah dan juga Nabi SAW adalah bulan yang mengukur keadaan diri kita yang sebenar. Kalau pada bulan lain kita boleh menyalahkan ataupun kita ada faktor lain yang mempengaruhi amal ibadah ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, gangguan iblis syaitannya, godaan-godaan lain. Tapi bila mai dengan bulan Ramadan ni, wahai semua, tak lain tak bukan kita kena ambil satu muhasabah dan kefahaman. Inilah wajah diri kita yang sebenar. Kalaulah di luar Ramadan kita melakukan maksiat dan kemungkaran pada Allah sekian-sekian perkara, dengan Ramadan hari yang ke-12 ni masih begitu lagi kita, maka ketahuilah, menyesallah ke atas diri kita sendiri bahawa ya Allah, sebenarnya sifat dan perangai ini adalah wajah identiti aku yang sebenar kepadamu ya Allah.
Inilah keadaan diri kita yang sebenar. Kalaulah sebelum Ramadan yang disebut oleh Ustaz Saiful tadi, 1 bulan nak dapat 1 juzuk pun jauh sekali. Dengan Ramadan pun begitu juga kita dengan Al-Quran. Wal'ayyasubillah, malanglah kehidupan kita. Tapi tuan-tuan semua, kalaulah dengan Ramadan menyebabkan kita boleh hadir subuh berjemaah, dengan Ramadan menyebabkan kita istiqamah solat tarawih, isyak berjemaah sebelum tu, kalaulah dengan Ramadan menyebabkan akrab hubungan kita dengan surau rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah satu berita baik. Inilah yang disebut dengan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Dan siapa yang istiqamah sampai hujung ni, al-itqu minan nar, dibebaskan daripada azab api neraka Allah. Maka ni berita baik, Allah memilih kita. Ahyana ba'dama amatana. Allah bagi hang hidup ni. Kalau kita kata mu ni Tuhan hidup lagi ni, bermaksud Tuhan beri peluang lagi. Tuhan sayang kamu. Allah menyayangi kita. Dengan Allah memilih kita hidup di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, apa kata Rasulullah? Manusia yang paling baik dan yang bermanfaat adalah mereka yang mempunyai 2 ciri. Iaitu ciri yang pertama, tul umru, panjang umurnya. Mana bila kita sambut birthday tu, orang duk sana halwa happy birthday tu, panjang umur lah tu, umur sampai panjang umurnya. Yang kedua, ahsin amal, baik amalan dia. Semakin meningkat umur dia, amal dia juga, ketaatan dia juga semakin meningkat, sama naik dengan umurnya. Disyarahkan oleh guru-guru kita. Maka yang sebaliknya daripada yang disebut oleh Nabi SAW tadi, mereka yang malang, mereka yang, kalau bahasa yang pernah digunakan juga oleh Rasulullah, mereka yang celakalah hidup dia bila mana umurnya panjang tetapi tidak bertambah ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala'iyyazubillah. Umur makin naik, makin tak jumpa surau. Ini risau. Kan? Umur makin naik, makin kurang bacaan Quran dia. Ini bimbang. Kan? Daripada mula kahwin dukul wallahu ahad tu ya dapat. Wal as atau pendek lagi inna a'tayna jan. Hak tu ya dapat daripada mula kahwin. Dah ni cucu berbelah dah. Tak bertambah surah dia. Kan? Tak bertambah zikir dia pada Allah. Tak bertambah pun pengenalan dia dan pengetahuan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kebimbangan. Sebab tu kita nak muhasabah bersama. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui ini penuh dengan makna. Ramadan yang terakhir kita ni penuh dengan pengertian, insya-Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, saya tak berhasrat nak bawa lebih jauh sangat sebab saya bimbang bertembung dengan pengisian Ramadan yang lain. Maka saya berhasrat untuk meneruskan juga sedikit sebanyak bacaan kitab kita secara bulanan sebelum pada ini. Memang hari inilah setiap hari Sabtu keempat setiap bulan. Kalau tuan-tuan berhajat, insya-Allah subuh Sabtu keempat bulanan kita memang di sini ada orang Islam Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Saya nak ambil sikit sebab kena pula dengan Ramadan kita ni, insya-Allah. Kita masuk bab yang kelima. Dah habis dalam 7 suku macam tu lah tuan-tuan. Boleh tak? Lepas tu kita sarapan lah, insya-Allah. Okey, ada adab terhadap diri sendiri. Yang kelima ni Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair menyusun, rupa-rupanya ada satu adab, iaitu kepada diri sendiri. Kita sendiri ni ada adab dengan diri kita. Ada adab dengan jasad yang dipinjamkan oleh Allah SWT ni. Apa kata pengarang? Seorang Muslim yakin bahawa kebahagiaan dunia dan akhirat
adalah terhenti di atas sejauh mana dia dapat mendisiplinkan dirinya, membersih dan mempertingkatkan mutunya, kualiti, seperti juga dia yakin bahawa kecelakaan dirinya adalah bergantung pada kejahatan, kekotoran dan keburukannya. Pengarang memulakan pada kita, orang yang berjaya, bahagia dunia dan akhirat dia sudah pasti adalah orang yang paling disiplin terhadap diri dia, yang paling bersih terhadap dirinya, luaran dalaman dia, dan sejauh mana dia dapat mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hak ni orang yang berjaya dunia dan akhirat dia. Ini berdasarkan kepada beberapa potongan ayat Quran dan hadis Nabi. Jom kita tengok. Yang pertama, apa dia yang pertama? Disebut sini, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surah Asy-Syams. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan dirinya. Sebut bersih ni Allah bagi terlintas satu kisah, tuan-tuan. Syekh Mutawalli Sya'rawi. Saya pernah cerita datang surah ni, saya tak ingat cerita bila benda elok ni ulang lagi tak apa. Syekh Mutawalli Sya'rawi ni, tuan-tuan, kalau kawan-kawan kita yang belajar di Mesir ni, anak-anak tuan-tuan mungkin, kalau siapa yang sempat zaman Syekh Mutawalli Sya'rawi ni, seorang tokoh ulama besar lah di Mesir dan dunia amnya, sampai hari ini kata-kata dan ceramah beliau masih lagi ada dalam handphone kita. Ni yang disebut ulama ni, jasadnya mati, ilmunya hidup sampai akhir zaman. Power tak power Syekh Mutawalli Sya'rawi ni, tuan-tuan, beliau kalau datang tempat ceramah sampai keadaan kakinya tak mencecah ke tanah. Buka pintu kereta tu, anak murid sambut pasti bahu ke bahu sampai ke rosum ceramah. Tak pijak tanah, tuan-tuan. Ramai anak murid. Ceramah, habis ceramah sama juga pasti bahu ke bahu. Bawa Syekh Mutawalli, bohlah kereta balik, hantar ke rumah. Satu keadaan sampai ke rumah tu, driver turunkan Syekh ni depan satu pasar basah ni. Kalau kami orang Bali kata market lah. Pasar tani lah, bahasa orang KL Selangor ni, tuan. Pasar basah ni jual ikan, jual sotong, udang semua kan. Turun kat situ. Kemudian pergi parking kenderaan. Habis duduk beberapa waktu, driver tu datang ke rumah. Tiba-tiba anak kepada Syekh tadi tanya, mana ayah aku? Mana ayah aku, Syekh Mutawalli Sya'rawi? Driver kata, tadi lagi dia turun, awal lagi. Kemudian tengok, tak ada, tak sampai di rumah. Cari pergi dekat pasar tadi, market kan, bangunan macam ni. Pergi tengok, tak ada ayah. Cara dia cari dekat, rupanya Syekh Mutawalli Sya'rawi yang sedang sebelum tadinya berceramah, ribuan anak murid yang hadir. Tengok-tengok tolak pintu toilet, tuan-tuan, Syekh ni tengah duduk cuci tanah. Masuk, menangis anak-anak dengan driver tadi. Pegang tangan Syekh. Ya Syekh, ini bukan kerja kamu, ini kerja kami. Lalu apa kata Syekh itu, tuan-tuan? Kisah ni masyhur lah. Syekh Mutawalli Sya'rawi kata, kalau tadi aku diangkat, diagungkan oleh manusia, salahkah kalau sekarang ni aku cuba menjadi seorang yang muzakki, zakkaha ni? Salahkah kalau sekarang ni aku cuba menjadi seorang yang sedang menyucikan diri aku? Aku nak bagi sedar aku ni bahawa kami tak ada apa dengan pujian manusia. Hanya Allah yang mengangkat dan menghina seseorang. Hanya Allah yang memuliakan dan menghukum, menghina seseorang. Aku ni tak ada apa kecuali hanya Allah yang mengagung dan mengangkat aku. Subhanallah. Rendah hati. Sama juga Syahid Imam Hasan Al-Banna. Kalau tuan-tuan tengok di Mesir, satu gerakan namanya Ikhwanul Muslimin.
yang ditubuhkan 4 tahun setelah kejatuhan khilafah Turki Osmaniyah. Kan kita dah cukup 100 tahun selepas kejatuhan khilafah Turki Osmaniyah. 4 tahun lepas tu 1948 ditubuhkan Ikhwanul Muslimin oleh Imam Hassan Banna. Beliau akhirnya syahid, masuk dalam kereta, lepas subuh masuk dalam kereta nak pergi tempat ceramah. Rupanya bawah kereta ada bom meletup dan berkecai badan syahid Imam Hassan Al-Banna di Mesir. Sama juga ceramah ribuan yang hadir, pengikut-pengikutnya, ahli-ahli ikhwan. Habis ceramah, turun, susun kerusi balik kemas sama dengan penganjur. Kan ahli payah buat penceramah habis, tolong kemas sekali, susun kerusi, tolak ke dinding semua. Penganjur mai kata, Syekh, kami pagi ceramah, awak ada susun kerusi pula. Kata Imam Hassan Al-Banna, aku tak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah. Aku ceramah tadi atas pentas ke, yang aku sedang susun kerusi ni, aku tak tahu mana satu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Qad aflaha man zakkaha. Berjaya dan beruntunglah orang yang menyucikan dirinya, selalu membersihkan hati kita. Tak ada apa-apa kita ni tak ada apa pun. Wa qad khaba man dassaha. Dan celakalah, hampalah, buruklah orang yang menjadikan dirinya kotor dengan maksiat dan kemungkaran pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lain pula suratul A'raf, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la yufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samnil khiyar wa kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin walladzina amanu wa 'amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allah letak kat sini bagi semua dalam suratul A'raf ayat 40 sampai 42 ni ciri-ciri. Jom kita tengok. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat perintah kami dan yang angkuh merasa dirinya lebih hebat daripada Tuhannya, tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam syurga sehinggalah unta memasuki lubang jarum. Itu dia. Orang yang mendustakan ayat Allah, yang merasakan dia lebih hebat daripada Tuhan, ini orang sombong. Tuan-tuan, kita kena tengok kalau dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi ni huraian kepada maksud yang disebut wastakbaru, sombong ni macam mana. Ada beberapa ciri orang sombong. Nak tengok kita lah, kita ni ada tak ciri tu? Na'udzubillah. Pertama, nombor satu sekali sombong yang diletakkan oleh Rasulullah dan dihuraikan oleh para ulama kita adalah mereka yang mendustakan ayat Allah. Dia orang yang sombong. Tak kira lah walaupun jalan tunduk, cakap beralui, tuan-tuan apa khabar, sihat ke semua, tapi hati dia menolak kebenaran Islam. Dia orang yang sombong. Kan nampak lembut, dia baik Ustaz, tapi dia okey, dia banyak tolong kami. Tak kira lah dia banyak tolong orang ke, dia cakap elok ke, tapi dia yang melawan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak setuju dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, dialah istakbara, orang-orang yang sombong. Tak kira lah tuan-tuan mana-mana pun, kita faham sendiri, kena tengok diri kita. Yang kedua, sombong ni macam mana? Orang yang menolak kebenaran. Kata Rasulullah, sombong yang kedua macam mana? Orang itu sombong, dia tahu dia salah, tapi dia nak tegakkan juga. Apa orang tua kata? Menegakkan benang yang basah. Takkan boleh nak juga tegakkan. Tak, saya kata saya tak lah, ini pengalaman saya. Oh, dia punya pengalaman dia lah pula.
Zaman saya dulu tak buat tau macam ni. Saya zaman, kira zaman dia pula dah. Padahal memang tak kena. Dia tahu pula kawan tu betul. Dia nak belagar juga. Tak apa, kita debat mana hujah lebih kuat. Kan tak betul. Debat ni mujadalah untuk melihat kebenaran ni duduk kat mana. Jom kita pergi kat kebenaran tu. Bukan bermujadalah, berdebat untuk jom semua akulah pemenang. Tak betul kaedahnya. Dua. Yang ketiga, ciri orang sombong ni kata Nabi SAW dalam hadis yang lain adalah orang yang mengangkat dirinya, kan, memandang kecil orang lain. Itu orang-orang yang sombong. Orang sombong ni wahai semua, la tufattahu lahum abwabus sama. Allah tak buka pintu langit kebenaran untuk dia. Bahasa mudahnya, sombong akan menyekat hidayah. Bahaya tu, hati-hati. Ustaz, ceramah je lebih. Bukan saya tak tahu ustaz macam mana. Padahal hak ustaz tersebut memang nak menegur kesalahan dia. Kan? Kita lah tu. Kita tahu orang tu memang nak tegur kita, memang salah apa orang tu nak tegur kita. Tapi kita duduk tengok pula apa buruk dia. Layak ke dia tegur aku? Kan sombong tu. Sebab pintu hidayah tu sangkut. Hidayah nak main hanya datang kepada orang yang tiada barrier sombong tu. Kalau kita pecahkan barrier kesombongan tadi, yes, barulah hidayah tu layak untuk singgah ke hati kita. Sampai Allah perli lagi, la yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyal. Tak masuk syurga orang yang sombong ni sehinggalah unta masuk ke dalam lubang anak jarum. Bahasa mudahnya masuk dah? Tak masuk dah. Mana unta boleh masuk lubang halus itu? Kita nak buah tu pun basah benar-benar buah elok. Buah lagi elok tu tak jadi-jadi, tak masuk. Wa kadzalika najzil mujrimin. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melakukan kesalahan. Okey, sebaliknya pula. Jadi kita tengok sebagai yang akhir kita ni, pusingan terakhir ni, di atas disediakan untuk mereka. Okey, ni Allah sambung lagi situ. Disediakan untuk mereka hamparan dari api neraka, dan di atas mereka lapisan penutup dari api neraka Allah. Atas bawah lapisan api neraka Allah. Bagi orang-orang yang sombong, mendustakan kebenaran, mendustakan agama Allah. Dan demikian kami membalas orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh dengan tidak menjadi keberatan kepada mereka. Dia beriman, beramal soleh. Kerana kami tidak memperhati diri seseorang dengan kewajipan, melainkan dengan sekadar yang terdaya olehnya, mereka lah ahli syurga dan mereka kekal di dalamnya. Kat sini guru-guru kita pesan dengan package. Amanu wa amilus salihat. Beriman dan beramal soleh. Dia tak boleh beriman je tak beramal. Rupanya ada lagi tu, tak semayang pakai niat ni, ada lagi. Ada. Saya macam, aduh, ada lagi lah. Ada tak hamba Allah ni jumpa saya, kata Ustaz, isteri saya ada pergi satu majlis ilmu di utara. Jumpalah dengan hamba Allah tu. Kalau saya sebut tuan-tuan mengenai, ya, adalah rambut dia panjang sampai ke bawah, cakap begini, kedah pekat. Mengaji makin lama mengaji lah semayang ni tak ada apa-apa pun. Sampai anak dia semayang, abang buat apa tadi? Solat. Solat dah, ibu tak nak solat sekali. Ibu solat dah. Bila ibu solat ni? Ibu solat niat. Solat ni bagi orang yang tak sampai maqam kedudukan lagi, maka dia kena semayang. Ibu dah lebih pada itu, ibu tak perlu solat, ibu perlu niat saja. Subuh settle. Senang betul. Saya tidur 1.5, so 4 rakaat habis. Senang, nak mudah betul. Mereka ni sampai tahap haji pun tak perlu pergi, hanya tawaf rumah tu guru je. Jam. Ada lagi tuan, ada lagi. Hai, 2024 dengan kemajuan ni pun ada lagi lah.
Saya sebut ni sajalah, bukan niat apa, niat saya satu je. Kita kena tengok ahli keluarga kita ngaji macam mana, siapa guru dia, ya, ada lagi. Dia cerita kat saya tu, dia minta pandangan lah untuk bawa ke mahkamah syariah macam mana nak pisah dengan isteri dia, nak jaga akidah anak-anak. Macam tu lah, kita pun bagilah nasihat kuat kawan-kawan lawyer semua kan. Ada lagi tuan-tuan, ada lagi, Masya Allah. So kuncinya jelas. Kalau isteri kawan tu tadi, Rasulullah pun dia tolak, kami hanya ambil Quran saja. Okay fine, you ambil Quran, jom kita tengok. Ni ayat Quran. Amanu wa amilus salihat. Dia mesti duduk sekali, mana boleh pisah. Kalau hang beriman, mesti beramal soleh. Mana boleh beriman tak beramal soleh? Ustaz, walaupun saya tak puasa, saya beriman tau. Mana boleh? Disebabkan kamu berimanlah, kamu kena imsak, menahan diri, makan, minum dan semua 9 perkara yang membatalkan puasa. Sebab tu ada batal puasa, ada batal pahala puasa. Gabung dua ni barulah la'allakum tattaqun. Dia mesti package. Dia mesti kena tadhiyah. Duit yang ada ni, nak bagi zakat. Duit yang ada ni, nak pergi haji. Dia ada amal dia. Barulah amanu wa amilus salihat. Pada ayat ni pun dah tahu dah kamu punya ajaran tak betul, tak tepat. Ulaika ahlul jannah, mereka ni adalah ahli syurga, kekallah mereka di dalamnya. Sebab tu ibu semua, sebagai penutup akhir kita ni, kita dengan bulan Ramadan al-Mubarak ni, jangan ralik tuan-tuan. Ralik ni orang Kedah, orang Bangi kata jangan leka. Kan? Kita malam ni malam 13 dah. Maksudnya apa? Masa berjalan dengan cepat. Kejapnya. Ibu kawan saya meninggal 2 hari lepas. Hari Khamis. Meninggal tuan-tuan. Maknanya apa? Sempat Ramadan 8-9 hari. Dan ini Ramadan terakhir baginya. So kita pun akan jumpa juga Ramadan terakhir kita. Sila-sila tahun ni, sila-sila ni Ramadan lah kita, kan? So jangan lalai tuan-tuan, sebab dia macam ni, sifir dia macam ni. Jom kita nak tutup ni, lepas tu kita balik. Pertama, semakin hujung semakin payah. Itu konsep dia. Allah Ustaz, pasal pengantuk Ustaz buka puasa. Aduh, imam ni awak nak cari imam yang biasa, cari tak ada ke imam baca sedap sikit. Dia nak kira salam malam. Dia yang iftar bantai kambing golek lah apa semua, memanglah, kan? Memang makin bertambah hari, tak apa nak jumpa dah jalan main surah masjid ni. Solat sunat tarawih ni sunat kan? Dia mula bincang tarawih ni sunat. So sunat ni buat okey, tak buat pun tak apa. Air hilang dah semangat awal dulu. Dulu sunat pun main pun, wallahi nak main solat tarawih. Jadi jom kita mujahadah. Ingat, saya sebut ni untuk diri saya ni, bukan untuk orang lain. Untuk diri saya, ingat akram dan kita semua, makin bertambah hari Ramadan ni, cabaran dia makin dahsyat. So the point is istiqamah. Hati yang mahal. Istiqamah ni paling mahal. Satu. Yang kedua, jom kita tolak tepi cepat-cepat benda yang akan kacau 10 malam akhir kita. Kan? 10 malam akhir ni selalu ganggu. Nak ayah dah. Ish abang, Lamsir ni saya ingat saya 10 tahun dah. Dia mula bincang lah. Abang, hijau ke putih ke biru warna tema kita ni? Dia bincang pula. Padahal itu dah setujulah warna purple. Akhirnya malam-malam yang sepatutnya man qama lailatul qadri fil ashril awakhir Ramadan, man qama lailatul min Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu, hidah habis semua. Taharra lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan, kejar lailatul qadar 10 malam akhir. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan iman wa ihtisaba ghufira lahu, diampunkan dosanya, ma taqaddama min zambi, hilang semua dosa-dosa dulu, habis juga. Sebab tu saya nak puji dalam surah pagi ni, siapa yang rumah dia dah settle persiapan Aidil Fitri, terbaik. Ni contohnya. Jadi sekali balik rumah, duduk kat meja makan, tapi jangan makan, bincang dengan isteri kita.
Isteri-isteri, tuan-tuan perempuan bincang dengan suami, abang pelita nak buh dah, buat keputusan terus. Sebab esok kita ada Ahad, boleh shopping lagi. Lampu raya nak buh kat mana, bagi settle tuan-tuan, supaya 10 malam akhir, yes, hanya soal ibadah khusus kita dengan Allah. Tak payah fikirlah. Nak beli jubah, beli siap-siap. Nak beli baju abaya, akan telekung, baru beli siap-siap hari satu Ahad ni. Bagi settle. Inilah amalan para salafus salih terdahulu sebelum Ramadan, daripada siapkan persiapan Aidil Fitri. Itu cerita dia. Jadi kita kena bagi settle nombor 2 ni. Segala benda yang akan kacau 10 malam akhir ni, kita bagi settle, supaya memang fokus kita dengan memburu Lailatul Qadri, malam Al-Qadar, khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada semua. Insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri. Moga Allah terima dan diberi kekuatan untuk kita semua amalkan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan, Allahumma barik lana fi syahr Ramadan, wa ballighna lailatul qadri, wa ballighna lailatul qadri, wa ballighna lailatul qadri. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi